Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya nak share sikit tentang indeks Bursa Malaysia. Seperti yang kita tahu, Bursa Malaysia sekarang ni dah pun buat kejatuhan sejak 2018 lagi, sejak April 2018 ni sehinggalah sekarang. Dan ni disebabkan oleh banyak benda lah. 2018 dulu disebabkan oleh trade war between US dan China. Kemudian Mei 2018 ni ada kejatuhan disebabkan oleh pertukaran kerajaan. Kemudian dia jatuh sampailah trade war ni berlangsung sampailah berlakunya COVID-19 sekitar Disember 2019 sini. Disember 2019 dan COVID-19 lah punca yang dia buat kejatuhan tu sharp sikit. Kejatuhan dia tu agak sharp So kalau kita nampak dia jatuh agak sharp lah. So persoalan yang saya nak kongsi kat sini adalah sampai bila kejatuhan ni akan terus drop. Macam mana kita nak tahu bila akan rebound. Okay. So kalau kita perhatikan setiap kejatuhan dia mesti jatuh macam ni Dia mesti jatuh. Okay. Saya lukis dia mesti jatuh macam ni. Kemudian dia naik. Kemudian dia akan jatuh lagi. So ni pattern kejatuhan lah. Dia tak ada jatuh straight macam ni kan. Dia mesti jatuh macam ni. Kemudian dia naik sikit. Kemudian baru dia turun. Kebiasaannya macam tu. Jadi macam mana kita nak tahu kenaikan yang tengah berlaku sekarang ni adalah kenaikan yang betul ataupun kenaikan yang sementara je. So kalau ikut law kalau nak tengok kenaikan tu legit ataupun tak, dia bila dia buat kejatuhan macam ni, bila dia naik balik, kalau dia jatuh balik tu lebih daripada paras ni, paras support dia ni, dia jatuh lagi lebih, bermaksud market belum pulih lagi. Okay. Tapi kalau dia punya kejatuhan, dia jatuh macam ni, kemudian dia naik, kemudian dia jatuh sikit lagi, kemudian dia naik balik, breakout line ni. Itu baru kita panggil sebagai market betul-betul dah pulih. Okay. Ataupun dia jatuh macam ni, kemudian dia naik ni, dia tak turun lah, dia terus naik dan breakout sini. Situ barulah kita panggil sebagai market tu betul-betul dah pulih juga. So dia ada dua lah. Satu mungkin dia akan jatuh balik kan. Satu mungkin kat sini dia jatuh balik, kemudian dia breakout sini. Atau dia terus naik tak berhenti, breakout sini. Okay. So dia ada dua cara dia. So jom kita tengok dekat indeks kita sekarang lah. Kalau kita perhatikan krisis sebelum ni saya bawa kepada 1997. Okay, ni krisis kewangan Asian Financial Crisis 1997. Bila dia buat kejatuhan ni, ini kejatuhan yang pertama, dia naik sikit dan dia break support ni. Sini ada satu support dia break Sini satu support dia ada break, dia terus jatuh lagi. Kemudian ini support lagi, dia break lagi. Kemudian ini salah satu support, dia cuba buat kenaikan, tapi setiap kenaikan yang dia buat tu adalah bersifat sementara je. Kemudian dia break lagi. Sampailah dekat sini betul-betul dia dah lowest Kemudian tengok bila dia buat satu kenaikan ni, higher low lower higher low lah ni tu ni HL lebih tinggi daripada lower sebelum ni. Ini lower low LL. Sekejap Ini adalah lower low. Okay. Ini adalah lower low. Ini adalah higher low. Alright. So bila dia dah buat kejatuhan macam ni, dia naik balik dan kejatuhan ni tak lebih pun daripada ni. Ini kita panggil support dia. Dia jatuh sini, dia terus buat naik balik. Bila dia breakout je line sini,
dia break naik sini, itu bermaksud market betul-betul dah pulih. Okay. So kalau kita nak beli, kita mungkin takkan dapat kat bawah ni, tapi dekat sini kita boleh yakin bahawa market tu akan boleh terus naik lagi. So ini baru kenaikan yang betul-betul legit lah, yang baru kita confirm. Kita tak nak nanti berlaku macam 1997 ni, kononnya jatuh, kemudian kononnya ada bentuk hammer ni, kita rasa mungkin market akan naik, tapi sebenarnya tak, market turun lagi. Okay. Kemudian ini ada satu kenaikan dekat sini pula, mungkin kita rasa oh market dah pulih, tapi sebenarnya bukan, dia jatuh lagi, selepas tu dia break lagi support bawah ni. So macam mana kita nak tahu market tu betul-betul pulih, adalah dia mesti naik, dia buat kejatuhan yang baru, dan kejatuhan ni tak break pun support yang paling terakhir ni, support paling latest. Kemudian dia naik, dia pecahkan pula resistance kat sini. Itu barulah kita panggil sebagai betul-betul market dah pulih. Okay, ini tahun 1997. Kita tengok pula tahun 2008 2008 ni sebenarnya kejatuhan juga. Ini krisis juga. Selepas 1999 ni, dia ada satu lagi krisis yang kita panggil dot-com bubble lah, sekitar tahun 2000 ni. Dot-com bubble krisis juga jatuh. Nampak pattern dia sama je. Lower, semua break. Sampai kat sini dia buat lower yang baru. Okay. And ini lower yang pertama ni, lower yang kedua. Lower yang kedua ni tak break pun. Yang ni bermaksud kemudian candle ni break pula resistance ni. Candle ni dah break resistance ni, dan dia terus naik lah. Okay, ni baru betul-betul legit lah. Okay, kita nak tengok sekarang ni adalah 2008. Okay, ni subprime crisis lah. Tahun 2008 global financial crisis berlaku kat US. So nampak dia jatuh. Okay, market jatuh, dia cuba naik balik. Ini weekly chart lah. Kalau kita nampak ni, ini adalah weekly chart. Dia naik ni dalam masa lebih kurang sebulan lebih. Sebulan lebih dia naik. Ramai orang anggap mungkin market dah pulih, tapi sebenarnya apa jadi lepas tu? Dia jatuh dan dia break support sini. Dia break support dan dia teruskan kejatuhan. Nampak? Kemudian berlaku satu lagi kenaikan, dia jatuh lagi. Tapi kejatuhan ni adalah kejatuhan tak break pun support ni. Dia, kita panggil ni double bottom lah. So apa berlaku, dia break pula resistance ni. Okay, ni adalah resistance, dan dia break, dan dia terus fly lah. Lepas tu fly. So kalau kita nak beli, kita akan beli kat sini. Okay, kita akan beli dekat sini. Kalau market betul-betul dah pulih. Sepanjang kenaikan sementara ni, kita hanya boleh main short term intraday sahaja. Short term ataupun intraday. Bila confirm dah break saja resistance ni, barulah kita boleh swing sampailah 100% ke, sampai 1 tahun ke, kita akan kaya sikit lah. Kalau kita invest. Okay, so kita nak tengok krisis tahun 2020 ni sekarang ni. Nampak kejatuhan ni. Kejatuhan ni dia berlaku sejak atas ni lagi. Kejatuhan, naik. Jatuh lagi, naik. Dan kenaikan ini tak sampai pun break resistance. Dia jatuh lagi. Nampak kejatuhan dia. Sekarang ni dia jatuh sharp, dan dia buat kenaikan dalam masa sebulan je. Ada 4 minggu ni. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ada 4 minggu ni dia dah buat kenaikan. So, adakah dia akan terus naik ataupun dia akan terus turun? Kalau kenaikan ni berjaya break line ni, bermaksud kenaikan tu dah betul-betul pulih lah. Tapi saya tak rasa kenaikan ni akan terus naik macam tu je. Saya tak rasa macam tu. Saya rasa mungkin dia akan turun dulu. Mungkin dia akan turun dulu, kemudian dia akan break line ni. Ini yang kita nak tunggu sekarang ni. Adakah benar-benar berlaku? Ataupun mungkin dia akan naik dulu seminggu 2 minggu ni, dan baru dia akan turun. Dia either one lah. So kalau kita tengok
sekarang ni kalau kita nak kata dia betul-betul dah pulih, saya pun tak boleh bagi jaminan lagi. Sebab macam yang kita sebutkan, kenaikan ni baru kenaikan yang pertama. Kita perlu tunggu kenaikan wave yang kedua. Kita mesti tunggu dia drop dulu sikit. Okay. Ini dia dah buat kenaikan sementara. Adakah dia akan break support bawah ni? Atau dia akan sekejap je. Atau dia akan naik macam ni, dia akan turun sekejap dan dia akan break resistance. So dia either one lah. So kalau ini yang berlaku, kita dah boleh start invest dekat sini lah. Dia akan terus fly lepas ni. Okay, boleh faham? So basically saya akan tengok weekly chart lah. Ni untuk FBM KLCI. Waktu market crisis macam ni, kita tak boleh bergantung semata-mata dengan candle. Contoh macam ni dia buat kejatuhan yang sharp, kemudian ada candle reversal candle, kemudian ada bullish engulfing pula. Kita mungkin akan anggap market akan naik, tapi memang market naik lah. Cuma kenaikan tu kita tak tahu adakah bersifat sementara ataupun dia akan terus naik. Kita kena confirmkan dulu, dia mesti break higher high yang sebelum ni. Nampak? Dia kena break semua high yang sebelum ni. Sekarang ni dia tak buat high yang baru lagi. Saya harap market ni dia kenaikan ni sementara, kemudian dia jatuh balik, dan kalau dia break kenaikan yang baru tu, insyaAllah saya akan start invest lah. Sekarang kita hanya main intraday dan short term saja dulu. Okay. Ini FBM KLCI. Kalau kita perasan saham teknologi saham-saham teknologi ni, indeks teknologi. Kalau kita tengok indeks teknologi, dia dah buat pattern ni dah trend line. Jadi kejatuhan COVID-19 itu dah pun sentuh trend line dan dia rebound balik naik. So macam biasa, kita perlu tunggu dia jatuh lagi dan dia break lagi, baru kita boleh start beli dan invest. Okay, tu saya punya saranan lah sekarang. Kalau kita nak tengok berkaitan dengan indeks. Pada pandangan saya, minggu depan mungkin akan naik lagi sikit sebelum dia akan turun balik lah. Sebab saya nampak counter-counter macam Fudail beli Salutika contohnya. Salutika. Okay, nampak? Sekarang ni dia dah bentuk pattern cup and handle. Dan dia dah break dah pattern cup and handle. Biasanya bila berlaku pattern cup and handle dan dia break, biasanya dia akan naik dulu. Okay, dia akan naik dulu. Dia akan naik dulu terus naik. Alright. Bukan berlaku kat Salutika je, dia semua counter tengah buat benda ni sekarang ni. FPG contohnya tengah buat. FP Group. Okay, tengah buat pattern cup and handle lah. Kemudian apa lagi? Counter oil and gas Dayang pun tengah nak buat cup and handle lah. Kemudian counter apa lagi? D-Sonic pun nak buat pattern cup and handle lah. Kemudian counter apa lagi? Franken. Okay, nampak? Semuanya membentuk pattern cup and handle. So once macam Salutika tadi, once dia dah bentuk cup and handle dan dia break dia akan berpotensi naik lagi. So saya ingat kenaikan dia ni mungkin ada lagi seminggu sebelum dia jatuh balik. So sebab tu saya rasa minggu depan mungkin akan naik lagi lah. So kalau kita tengok indeks malam ni pun, indeks malam ni okey lah, hijau lah, 1.59%. Dengan Nasdaq dia ada merah sikit. S&P 500 masih lagi 1.4% lah. Maksudnya okey lah. So kita apa-apa pun kita tengok minggu depan lah. So tu yang saya nak kongsikan, sama ada market kita adakah betul-betul dah pulih ataupun tak, dia bergantung kepada pergerakan indeks FBM KLCI minggu depan. Okay, untuk video ni saya share yang tu dulu. Saya akan share counter-counter yang lain lah dengan video ni nanti
Okey, Assalamualaikum.